Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan masuk bab 6 iaitu bab fizik nuklear. Ini merupakan bab yang yang kedua akhir lah. Okey, kita ada bab yang last sekali, bab 7. Okey, subtopik yang pertama adalah subtopik 6.1 rebutan radioaktif. Okey, macam biasa sebelum kita tengok apa itu rebutan radioaktif, so kita akan tengok dululah dia punya standard pembelajaran dia. Okey. Yang pertama, standard pembelajaran yang pertama, mana? Okey. Menjelaskan dengan contoh rebutan alfa, beta dan juga rebutan gamma. Okey, so apa itu alfa, beta, gamma? Okey. Itu saya rasa kalau tak silap saya kamu ada belajar dalam kamu punya sains tingkatan 3, tak silap saya. Tingkatan 3, tingkatan 2. Okey. Sebab saya pernah nampak Silver post dekat WhatsApp story dia pasal sinar alfa, beta dengan gamma. Jadi saya buat assumption yang kamu sudah belajar lah. Okey, nombor 2. Menjelaskan dengan contoh maksud separuh hayat. So, apa itu separuh hayat? Okey. Yang ketiga, menentukan separuh hayat bahan sumber radioaktif daripada lengkung rebutan. Okay, maksudnya kita kena cari separuh hayat daripada lengkung rebutan. Lengkung rebutan ini dalam bentuk graf lah. Okey, yang keempat, menyelesaikan masalah kehidupan harian melibatkan separuh hayat. Okay, so apa fungsi separuh hayat dalam kehidupan seharian kita? Okey. Ilmu yang sedia ada seperti yang saya cakap tadi, okay, kamu kena tahulah tentang apa itu sinar alfa, apa itu sinar beta, apa itu sinar gamma. Okey. So, kita masuk sekarang 6.1 rebutan radioaktif. Okey. Rebutan radioaktif merupakan proses nukleus yang tidak stabil menjadi nukleus yang lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. So, ini adalah definisi dia lah. Dan soalan tanya, apakah itu rebutan radioaktif? So, jawapan kamu adalah proses nukleus. Okey, hati-hati ya. Nukleus, bukan nukleon ke, bukan nuklear, tapi nukleus. Okey, yang tidak stabil menjadi nukleus stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Maksudnya, nukleus yang tak stabil, biasanya nukleus yang tak stabil ni biasanya saiz agak besar. Okey, tak stabil, so dia mereput, okey, menjadi yang lebih stabil dalam pada yang masa yang sama akan membebaskan alfa, beta atau gamma. Okey, atau mungkin kedua-duanya sekali atau mungkin ketiga-tiganya sekali. Okey, bergantunglah. Okey, proses ini berlaku secara rawat dan spontan. Okay, seperti saya cakap tadi, dia berlaku secara rawat dan spontan. Maksudnya sinar alfa, beta dengan gamma ini, okey, kita tak tahu satu bahan radioaktif itu bila mereput keluarkan sinar apa. Okey, sampailah dia keluarkan sinar itu. Kita tidak tahu. Okey, dia random. Kadang-kadang alfa saja, kadang-kadang beta saja, kadang-kadang gamma saja, kadang-kadang alfa dan beta ataupun alfa dan gamma. Kadang-kadang beta dan gamma. Okey, yang pasti dia memang akan pancarkan. Okey, dia memang akan pancarkan sinaran radioaktif tapi kita tak tahu yang apalah. Sorry, yang apa pula, yang mana lah. Okay. So, kita ada 3. Ini adalah zarah alfa, beta dengan gamma. So, kita tengok sini. Zarah alfa ini adalah nukleus helium. Okay, kalau kita tengok kat sini. Okay, nampak ada 2 bulat-bulat. Ini ada nukleus lah. Okay, ini adalah nukleus. Okay, zarah beta ini adalah elektron. Okay, so nampaklah dia buat bulat kecil saja. Okay, dan yang sinar gamma ini adalah sinaran elektromagnet. Okey, sinaran elektromagnet ni kita ada belajar dalam tingkatan 4. Okey, tingkatan 4 bab 6 tak silap saya. Okey, bab 6. Okey, kita ada belajarlah benda ni. Okey. Okey, tengok sini. Persamaan bagi rebutan alfa. Okey, zarah alfa ialah nukleus helium. Okey, apa sini? Nukleus helium. Kalau soalan tanya apakah itu alfa ataupun apakah itu zarah alfa, so jawapan kamu adalah nukleus helium. Okay, yang terdiri daripada 2 proton dan 2 neutron. Okay, 2 proton, 2 neutron. Itu kamu dapat kat sini gambar aja kat atas kan. Okay, 2 proton, 2 neutron. Dalam rebutan alfa, nukleus yang tidak stabil mengeluarkan satu zarah alfa untuk menjadi nukleus unsur baharu yang lebih stabil. Rajah 6.2 menunjukkan proses rebutan bagi alfa. Okay, mana? Okay, ini dia. Okay, ini nukleus induk. Okay, yang dia punya kepala dia. Okay. So, apa yang berlaku adalah dia akan mereput, akan menghasilkan nukleus anak lah. Nukleus anak ini adalah unsur yang baru. Okey, dalam pada masa yang sama akan memancarkan sinar alfa inilah. Okey, nampak kat sini 2 proton, 2 neutron. Okey. Persamaan ini kamu kena hafal. Okey. Kamu ada belajar kimia.
AZ. Okey, yang ini yang basic. So bila mereput, okey, Y ini adalah unsur yang baru. A akan tolak 4, Z akan tolak 2 tambah He 4 2. So ini adalah sinar alfa tu tadi. Okey, helium ini, nukleus helium ini adalah sinar alfa tadilah. Okey, so kalau kita nampak dekat sini, A tolak 4, okey, tambah dengan terhitung atas ni lah, apa nombor nukleon dia. A tolak 4, okey, tambah 4, kita akan dapat A semula. A tolak 4 tambah 4, okey, kita potong-potong. So kita dapat A semula. Masalah Z tolak 2 tambah 2 yang bawah ini, kita still akan dapat Z semula. Okay, maksudnya dekat sini, okay, nombor nukleon dengan nombor proton sebelum dan selepas perebutan jumlah dia mesti sama. Okay, saya ulang. Nombor proton dengan nombor nukleon dengan nombor proton, okay, selepas berlakunya perebutan, okey, selepas berlaku perebutan, selepas anak panah inilah, okey, mesti nilai dia adalah sama, okey. Kamu kena tambahkanlah, okey, yang ini tambah dengan yang ini tambah dengan yang ini. Seperti contoh kita tengok kat sini. Okey, polonium, okey, 21084, okey, kemudian dia mereput jadi 20682, pelambung 20682 dan membebaskan helium 42. Okey, so 206 tambah 4 kita dapat 210. 82 tambah 2 kita dapat 84. Sorry, 82 tambah 2 kita akan dapat 84. Okey, yang tadi kita tengok itu adalah persamaan bagi reputan alfa. So sekarang kita tengok persamaan bagi reputan beta pula. Okey, so zarah beta mana? Zarah beta ialah elektron yang bergerak. So ini adalah zarah beta. Kalau soalan tanya, apakah itu zarah beta? So jawapan kamu adalah elektron yang bergerak pantas. Okey, kalau kamu tengok elektron saja pun tak apa. Okey, dulu tak apalah masa KBSM. Sekarang saya tak pastilah. Tapi nak selamat, apa kamu jawablah elektron yang bergerak pantas. Dalam reputan beta, sebiji neutron dalam nukleus yang tidak stabil terurai kepada satu proton dan satu elektron seperti persamaan yang berikut. Inilah persamaan dia. Okey, ini neutron, okay, terurai menjadi proton dengan elektron. Proton yang terhasil kekal dalam nukleus manakala elektron yang terpancar keluar dengan tenaga kinetik yang tinggi sebagai zarah beta. Ya, seperti tunjukkan rajah 6.3 inilah. Okey, nukleus induk, okey, dia mereput menghasilkan nukleus anak ataupun nukleus yang baru, membebaskan zarah beta iaitu elektron. Okey, ini persamaan dia. X A Z Y A Z tambah 1 tambah elektron kosong negatif 1. Okey, so kita tengok contoh yang baik kat sini. Natrium 24, okey, Na2411. Okey, mereput jadi magnesium 24 12 tambah elektron kosong negatif 1. Okey, seperti yang kita cakap tadi, okey, nombor nukleon dengan nombor proton, okey, selepas dan sebelum perebutan jumlah dia harus sama. Kita tengok kat sini nombor nukleon 24, okey, sebelum perebutan, lepas mereput 24 tambah kosong. So kita dapat kosong lah. Okey, 24 tambah kosong. So kita akan dapat 24 silap kosong pula. Okey. Manakala nombor proton dia, okey, 11. Okey, kemudian sebelum sebelum mereput 11, okey, selepas mereput 12 tambah negatif 1. 12 tambah negatif 1. So kita akan dapat 11 lah. Okey, 12 tolak 1. So kita akan dapat 11. So sama. Sebut jumlah nombor nukleon dengan nombor proton sebelum dengan selepas perebutan jumlahnya adalah sama. Okey, ini cara kita balancekan ni lah. Balancekan persamaan ini. Dia tak sama macam yang kimia punya balancekan. Okey, so kita tengok dekat sini untuk gamma pula. Okey, persamaan bagi reputan gamma. Sinar gamma ialah sinaran elektromagnet yang berfrekuensi tinggi. Okey, kalau soalan tanya apakah itu sinar gamma ataupun apakah zarah sinar gamma misalnya. So jawapan kamu adalah elektromagnet boleh, sinaran elektromagnet pun boleh. Nak selamat, sinaran elektromagnet berfrekuensi tinggi lah. Okey, dalam reputan gamma, suatu nukleus yang
yang tidak stabil membebaskan tenaga lebihnya untuk menjadi lebih stabil seperti tunjukkan dalam rangka 6.4 kat sini, dibebaskan tenaga saja. Okey, senarai elektromagnet tidak berjisim dan bersifat neutral, tidak bercas. Okey, kalau ikutkan kamu sudah belajar sinar gamma ini casnya adalah neutral. Okey, alfa casnya adalah positif, beta casnya adalah negatif, okey, gamma neutral ataupun tiada cas. Okey, kenapa alfa casnya positif? Kerana dia adalah nukleus helium. Okay, jangan lupa perkataan nukleus tu. Biasa kali tu helium saja, salah. Okay, mesti sebut nukleus helium. Kenapa beta negatif? Sebab dia elektron. Okay, kenapa gamma neutral? Okay, kerana dia adalah senarai elektromagnet, di mana senarai elektromagnet adalah bersifat neutral. Okay, ini persamaan dia. Okay, nukleus radioaktif yang nukleus radioaktif dalam keadaan teruja. Okay, teruja tu kalau bahasa Inggeris excited lah. Okay, excited state. Okay, kalau kamu belajar lebih tinggi, kamu akan sentiasa jumpa perkataan excited tu. Okey, dia akan mereput menjadi nukleus yang kurang tenaga, okey. Dan dalam pada masa yang sama akan membebaskan sinar gamma. So ini adalah persamaan ni lah. Okey, kalau kita tengok tiada perubahan sebelum dengan selepas. Okey, sebelum dengan selepas unsur itu tidak berubah. Kerana apa? Sebab dia hanya membebaskan tenaga saja. Nukleus ini hanya membebaskan tenaga. Tenaga itu terhasil dalam bentuk sinar gamma. So kita tengok kat sini, kobalt mereput menjadi kobalt. Okey, dengan melepaskan sinar gamma. Kita nampak kat sini lah. Okey, kita boleh bandingkan tenaga di sini tinggi, tenaga selepas meruput jadi lebih rendah. Dalam reputan radioaktif, sesetengah nukleus dapat memancarkan lebih daripada satu sinaran. Okey, macam saya kata tadi lah. Okey, dia adalah spontan. Misalnya, reputan uranium 234 memancarkan zarah alfa dan sinar gamma. Okey, contoh persamaan reputannya dan persamaan yang contoh persamaan reputannya dan persamaan reputan yang lebih ringkas adalah seperti yang berikut. Sampai sini, ini uranium 234 mereput menjadi thorium, membebaskan. Ini adalah alfa, ini adalah gamma. Okey, ini adalah dia punya ringkas lah. Okey, ini cara kita buat yang ringkas punya. Uranium 234 nak panah, atas nak panah tu kita tulis alfa dengan gamma. Okey, biasanya dalam soalan exam, okey, nak soalan exam pun tak juga. Okey, soalan exam selalu keluar yang ni lah. Okey, kalau dulu. Okey, yang BSM tak pernah belajar yang ni. Okey, ini adalah benda yang baru. Okey, jadi so by right mungkin ini yang akan dia keluarkan lah. Okey, mungkin dia kosongkan kat sini, so kamu kena fikir apa benda kat situ. Sinar alfa ke beta ke gamma. Okey, separuh hayat. Okey, apa itu separuh hayat? Apabila suatu sampel bahan radioaktif mereput, bilangan nukleus radioaktif yang belum mereput berkurang dengan masa. Manakala bilangan nukleus anak semakin bertambah. Okey, mari kita jalankan aktiviti. So, tak payahlah ni. Kita tengok sendiri saja. Okey. Separuh hayat. Okey, separuh hayat kita panggil dia sebagai T half. T besar, huruf T besar. Ni huruf T besar. Lepas tu setengah tu saiznya adalah kecil. Okey. Biasa saya panggil T half lah. Okey. Saya rasa semua orang pun akan panggil dia sebagai T half. Okey. Ini adalah definisi dia, masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi suatu sampel radioaktif mereput. Okey, maksudnya contohnya bilangan asal nukleus tu kalau kita ambil dari segi percentage, okay, 100%, so mereput menjadi separuh, maksudnya adalah 50%. So masa daripada 100% nak pergi ke 50%, inilah kita panggil sebagai T half. Kemudian 50% ini akan bertukar menjadi 25%. Okey, so masa 50% tukar 25%, ini pun T half jugalah. Kalau T half yang 100% tukar jadi 50%, ini ambil masa 2 jam misalnya. Jadi daripada 50% nak ke 25% pun sama 2 jam. Jadi kita boleh buat kesimpulan daripada jisim, kita ambil contoh kalau jisim lah, kalau daripada jisim 100% bahan radioaktif berkurang menjadi 25% daripada asalnya, okey, so dia ambil masa sebanyak 4 jam. Okey, 2 tambah 2 lah, 2 kali T half. Selepas satu separuh hayat, bilangan nukleus yang belum mereput akan menjadi separuh daripada nilai asalnya. Okey, maksudnya kat sini, ini 100% kan, so mereput, so 50% tak mereput, 50% lagi telah mereput. Okey. Kemudian 50% ni mereput lagi, okey, masukkan 25%. So, sekarang
75% sudah mereput, 25% lagi masih lagi tidak mereput. Andai kata 25% ini nukleus ini masih tidak stabil, so dia akan mereput lagi sekali. Okey, sampailah dia stabil. Okey, apabila suatu nukleus radioaktif yang tidak stabil mereput, okey, nukleus baharu yang terbentuk juga mungkin tidak stabil. Okey, seperti saya cakap tadi lah. Nukleus baharu akan mengalami satu siri reputan berterusan sehingga nukleus yang stabil terbentuk. Okay, rajak 6.5 menunjukkan satu siri reputan lengkap uranium 238 ke plumbum 206 dan separuh hayat masing-masing. Okay, so kita boleh nampak dekat sini. Okay, kenapa kalau kita kat sini, kenapa dia berbeza separuh hayat dia? Okay, berbeza kerana uranium ni uranium ni jisimnya adalah sangat-sangat besar. So, dia sangat-sangat tidak stabil lah. Okay, so kita boleh tengok kat sini. Ini reputan yang pertama membebaskan sinar alfa. Macam mana kita tahu sinar alfa? Kita tengok nombor nuklear dengan nombor proton kat sini. Nampak tak? 238 tukar jadi 234. 92 tukar jadi 90. So, kat sini nampak nombor nuklear berkurang sebanyak 4. Nombor proton berkurang sebanyak 2. Jadi helium lah. Okay. Helium atau nukleus helium ataupun sinar alfa. Okay, kita tengok sini beta. Kenapa beta? Kita tengok sini 234 lepas mereput masih lagi 234. Tetapi 90 nombor proton bertukar menjadi 91. So berlaku perubahan pada nombor proton. So ini adalah elektron. Kosong negatif 1. Jadi ia adalah sinar beta. Okey, semua ni kamu boleh tengok lah. Okey, semuanya boleh tengok. Okey, contoh macam ini. Okey, memang tak ada apa-apa lah. Okey, memang ada sinar gamma. Kalau kamu tengok reputan 21482. Okey, 21483. So, berlaku perubahan. So, kat sini memang keluar sinar beta dan pada masa yang sama juga mengeluarkan sinar gamma. Okey, ini tak ada apa lah. Ini kan tak ada apa pun tak apa. Okey, soalan tak akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar biasanya siri yang pendek saja. Okey, tak akan panjang macam ni. So, kita boleh kata uranium ini tak stabil. So, dia mereput sampailah berapa kali reputan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kali reputan baru dia boleh stabil. Jadi, plumbum 206. Okey, so untuk muka surat ini, kita yang atas ini tak ada apa-apa pun. Okey, apa yang kamu kena tahu adalah yang inilah. Okey, nisbah apa? Okey, dengan penentuan nisbah plumbum 206 kepada uranium 238 dengan nisbah ini. Okey. Satu sampel, usia batu-batuan dapat dianggarkan. Okey, semakin tinggi nisbah tersebut, semakin berusia batu-batuan itulah. Okey. So, tak ada apa-apa sangat. Ini je yang point dia adalah dari sini hingga ke sini. Okey. Menentukan separuh hayat bahan sumber radioaktif daripada graf lengkung reputan. Okey, graf lengkung reputan dia macam graf lah. Okey, ada pasti X, ada pasti Y. Pasti Y ini biasanya aktiviti. Okey, kadang-kadang jisim bergantung pada soalan. Pasti X dia adalah masa. Okey, pasti X dia akan menggunakan masa ini. Pasti X memang confirm masa. Okey, minit ke tahun ke jam ke. Okey, berkuranglah. Suatu unsur radioaktif akan mengalami reputan radioaktif secara rawak dan spontan. Okey. Bilangan nukleus yang belum mereput akan berkurang dengan kadar masa. Unsur radioaktif yang berlainan mereput pada kadar yang berlainan. Sifat ini boleh dipaparkan dalam bentuk graf lengkung reputan. Okey, mari kita tengok jalankan aktiviti simulasi reputan. Kita tengok. Okey, kamu baca sendirilah. Okey, dalam aktiviti 6.3, setiap dadu mewakili satu nukleus radioaktif. Dadu yang menunjukkan nombor 3 mewakili nukleus yang telah mereput. Dadu yang tertinggal dianggap sebagai nukleus yang belum mereput. Okey, ini kamu boleh buat sendirilah. Okey, bilangan dadu yang menunjukkan nombor 3 mewakili keaktifan sampel radioaktif. Keputusan kelak anda tidak akan berubah jika aktiviti tersebut diulang dengan dadu yang menunjukkan nombor 1 untuk suatu lontaran kerana kebarangkalian untuk semua nombor adalah sama. Okey, tak ada apa-apa lah. Ini aja tunjuk simulasi sajalah. Seperti kamu tahu simulasi ini bukan benda yang real lah. Okey, ini yang kamu kena tahu. Konsep separuh hayat juga boleh dinyatakan dalam bentuk siri reputan seperti yang berikut. Okey. So, ini boleh nampak N0. Okey. N0 mereput menjadi N0 bahagi 2, mereput N0 bahagi 4, N0 bahagi 8 lah. Okey. Bilangan nukleus radioaktif yang belum mereput adalah setengah kuasa N0.
Okey. Ni tak apalah, kamu tak tahu pun tak apa. Okey, kita boleh tengok sendirilah. Nanti kita tengok. Okey. N0 ialah bilangan asal nukleus radioaktif. Okey, inilah yang awal, bilangan asal dia. Okey, N adalah bilangan separuh hayat. Okey, terhad kepada integer positif lah. Bilangan separuh hayatnya inilah. Dalam kes ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 N kecil. T-half adalah separuh hayat bahan radioaktif. Okey, kita ambil contoh lah. Jadi kita pakai 100% kan. So kita ambil lah. Contoh lah kalau bilangan asal nukleus itu adalah 100. So dia akan mereput menjadi separuh iaitu 50. Okey, T-half dia adalah 1 jam. Kita ambil nombor senang lah, 1 jam. Okey, kemudian 50 ini okey, akan mereput menjadi 25. Okey, masa 50 jadi 25 pun 1 jam juga. Okey, 25 ni mereput jadi 13.25. Kejap ya, saya tengok. Saya cek balik. Kamu kena bagi dua ni. Okey, so 25 ni akan direputkan. Mana nak panah saya? Okey, 25 ini akan mereput menjadi 12.5. Okey, masa yang diambil pun juga 1 jam. Okey, 12.5 ini bahagi 2 lagi. 0.5 bahagi 2, kita akan dapat 6.25. So mereput lagi sekali 6.25. Masanya pun tetap sama 1 jam. Kalau kita buat lagi 6.25 bahagi dengan 2, mereput lagi sekali, akan dapat 3.125. Masanya pun juga adalah 1 jam. Okey, ini maksud dia lah yang ni. Yang panjang-panjang ni, yang macam pelik ni, okey, sebenarnya dia bahagi 2 saja daripada jumlah asal. Okey. Okey, yang ni kita boleh tengok yang 100 ini adalah 100 yang tidak mereput, 50 ini adalah 50 yang tidak mereput, 25 ini adalah 25 yang tidak mereput, 12.5 ini adalah 12.5 yang tidak mereput, 6.25 ini adalah 6.25 yang tidak mereput, dan 3.125 ini adalah 3.125 yang tidak mereput. Jadi berapa yang terreput kalau dalam kes ini? So kita kena buat 100 tolak 3.125. Okey. 100 ini tolak 3.125, so kita akan dapat jumlahnya mana? 96.875. Okey, ini adalah nukleus yang telah mereput. Okey. Biasa soalan nak trik kamu, dia akan tanya yang berapa yang tak mereput. Okey, biasa soalan nak tipu kamu, saya nak bagi kamu pening kepala. Dia tanya berapa jumlah yang tidak mereput. Okey. Kalau soalan tu simple, dia bagi yang mereput sajalah, tanya yang mereput. Okey, apa yang saya terang ni lebih kuranglah yang ini. Jadual ini. Okey. Saya takut kamu tak faham jadual ini, so kamu tengok baliklah apa yang saya terangkan kat sini. Graf lengkung bagi reputan radioaktif seperti dipapar dalam rajaan 6.7a. Okay, rajaan ini semakin singkat masa separuh hayat. Saya tak nampak. Sekejap ya, saya padam. Okey. Semakin singkat masa separuh hayat satu sampel, okay, semakin tinggi kadar reputan. Okay, ini kamu kena hafal. Semakin singkat T-half, semakin tinggi kadar reputan. Maksudnya dia makin cepat mereput. Okay, kalau T-half-nya kecil, okay, dia cepat mereput. Okay, kalau T-half dia besar, dia lambat mereput. Okay, contoh macam saya cakap tadi lah. Okay, ini contohnya. So, daripada 100, nukleusnya ada 100, bilangan nukleus ada 100, mereput sampai jadi 3.125 bilangan nukleus. Okay, ambil masa sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 jam. Okay, dari 100 nak ke 3.125, ambil masa 5 jam. Apa jadi kalau saya tukar ini kepada minit? Semua 1 minit. Jadi 100 jadi 3.125, ambil masa 5 minit saja. So nampak tak kat sini? Kalau T-half dia kecil, 1 minit, T-half 1 minit, dia cepat mereput. 5 minit sudah habis reputan dia. Kalau T-half dia besar, 1 jam, so dia lambat mereput, 5 jam.
nak dapat dia punya 3.125. Ini maksud dia lah. Okay. So, ini graf lengkungan kalau melibatkan dua bahan radioaktif. Okay. So, kamu tengoklah. Kadar reputan yang tinggi adalah yang warna merah ini. Kadar reputan yang rendah adalah yang inilah. Okay. So, kalau kamu tengok ini, automatik saya rasa kamu teringat kimia lah. Kadar tindak balas. Okay. So, kenapa ini yang warna merah ini kadar reputannya adalah tinggi? Kerana kecerunannya tinggi. Okay. Kalau kamu kira kecurunannya adalah tinggi. Kenapa kadar reputan ini rendah? Kalau kamu kira kecurunannya, okay, kecurunannya adalah rendah lah. Okay. Atau kamu boleh tengok juga masa. Okay. Boleh tengok balik yang ini juga. Okay. Sama saja. Tapi graf ini lebih kurang sama konsep dengan kadar tindak balas kimia yang kamu belajar. Okay. Ini contoh soalan. Satu sampel bahan radioaktif yang disimpan dalam makmal mempunyai keaktifan awal 480 per saat. Jika separuh hayatnya adalah 6 minit, berapakah keaktifan selepas 30 minit? Okay. So, kat sini, biasanya saya akan buat yang panjang pula. Yang tadilah saya berantai tadi kan. So, keaktifan awalnya adalah 480. S negatif 1. So, T-halfnya adalah 6 minit. Jadi, first kali kamu cari 30 minit ni, berapa banyak? 30 bagi 6 lah. 30 minit ini bahagi dengan 6. So, kamu akan dapat 5 lah. Okay, kamu akan dapat 5. Okay. So, ini nak apa sebenarnya? Berapakah keaktifan selepas 30 minit? Okay, so apa kamu kena buat? Okay, maksudnya kat sini, selepas 30 minit, okay, selepas 30 minit, bahan radioaktif ini telah mereput sebanyak 5 kali. Okay, perkara pertama kamu kena cari adalah kamu kena bahagi dengan masa yang dibagi, bahagi dengan separuh hayat dia. Okay, kamu jangan risaulah. Selalunya memang dia bagi ngam-ngam. Dia takkan bagi 31 minit tapi masa T-half dia 6 minit takkan. Okay, biasanya memang ngam-ngam. Kamu bagi akan dapat nombor bulat. So, reputlah reputan sebanyak 5 kali. So, reputan pertama 480. Saya dengan kalkulator 480 bahagi sekejap ya, 480 bahagi 2. So, kamu akan dapat 240. Okay, 240 bahagi 2 dapat 120. Okay, 120 bahagi 2 kamu akan dapat 60. 60 bahagi 2 kamu akan dapat 30. 30 bahagi 2 kamu akan dapat 15. Okay, so kira. Ni satu T-half. T-half kedua. T-half ketiga. T-half keempat. T-half kelima. Okay. So, cukuplah. Ini 6 minit. Ini 6 minit. Ini 6 minit. Ini 6 minit. 6 minit. Cukup 30 minit. 6 darab 5 dapat 30 minit. So, peratusannya, keaktifan yang tinggal adalah 15. So, jawablah. Keaktifan. Jawab tulis satu. Keaktifan. Dia kata yang selepas 30 minit sama dengan 15 S negatif 1. So, ni jawapan dia. Okay. Okay, ini jawapannya. Ini cara saya untuk kira lah. Okay, kalau kamu nak ikut yang seperti contoh ini bagi pun tak ada masalah. Okay, tapi kamu fahamkan sendirilah. Tapi biasanya saya lagi suka kamu jawab macam ini. Okay, tunjuk dia mereput satu. Kamu buat ni saya rasa lagi nampak kamu faham. Cara inilah. Okay, tengok contoh 2. Suatu bahan radioaktif yang disimpan dalam makmal mempunyai separuh hayat 10. So, 10 hari. So, T-half dia 10 hari. Okay, kemudian hitung bilangan hari yang diambil untuk keaktifan bahan radioaktif tinggal 25% daripada keaktifan asalnya. Okay, so dia pakai peratus kat sini. Dia tak bagi jumlah awal. So, by logic, 25%. Of course lah, jumlah asal dia adalah 100%. Okay, jadi 100%. Okay, bahagi 2 jadi 50%. 50% bahagi 2 jadi 25%. Okay, stop. Kat 25%. Kenapa stop? Sebab dia suruh sampai 25 saja. Okay, so T-half kat sini. 1 T-half. 2 T-half. Okay, jadi 1 T-half 10 hari. Jadi 2 T-half 20 hari lah. So, bolehlah buat ayat macam ni juga. Tu je ayat balik. Okay. Bilangan hari untuk
bilangan hari yang diambil untuk keaktifan bahan radioaktif tinggal 25% ialah 20 hari. Tulis ayat 20 hari. Jangan 20 hari macam ni saja. Okey, jangan tulis macam ni saja. Nyatakan apa benda 20 hari ni. Nanti kamu kena sebutlah, kena bagi tahu. Okey, contoh 3. Ni apa pula ni? Nisbah bilangan nukleus argon 40 dengan kalium 40 dalam satu sampel batu-batuan dari gunung berapi adalah 3:1. Semasa pembentukan awal batu-batuan, tiada sebarang unsur argon yang terperangkap di dalamnya. Okay, jika kalium 40 mereput kepada argon 40 dengan separuh hayat 1250 juta tahun, anggakan usia batu-batu tersebut. Okay, ini barulah. Okay, ini kita boleh anggap macam tak pernah lagi lah KBSM tanya soalan macam ini. Kalau kita tengok penyelesaian dia, okay, kita tengok sini. First kali, dia bagi nisbah 3:1 kan. So, 3:1 ni actually yang sebenar kamu nak cari. Okay, ini nisbah yang kamu nak cari sebenarnya. Dapatkan ini supaya kamu dapat tengok berapa umur dia. Okay, ini sebenarnya lah. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, keadaan asal. Okay, ini adalah kalium, ini adalah argon. Dia kata pada mulanya tiada unsur argon. Jadi, sebab itu letak kosong dekat sini. Okay, letak kosong dekat sini. Okay, kemudian untuk kalium letak N0. Dia akan letak N0. Okay, keadaan asal dia lah. Okay, dia tak bagi nombor kan. Jadi kita simbolkan sebagai N0 saja. Okay, kemudian pada reputan pertama, N0 ini akan jadi separuh lah. Sorry, N0 pula. N0 ni akan mereput akan menjadi separuh. Okay, dia akan mereput akan menjadi separuh daripada nilai asal dia. Okay, di mana untuk argon ini pada mulanya tak ada. Okay, jadi kita gunakan N0 yang asal ini. Okay, tolak separuh. Separuh ini datang daripada mana? Daripada yang atas ni. Okay, daripada yang atas ini. So, kita dapatlah separuh N0 juga. Okay, dekat sini. Okay, separuh N0 juga. So, kita dapatkan sini pada reputan yang pertama, nisbahnya adalah 1, 1. 1 nisbah 1. Separuh adalah kalium, separuh lagi adalah argon. Kemudian pada reputan yang kedua, okey ini. Okey. Nilai yang ini kita bahagi dua kan. Nampak macam pelik kan dia macam 1/2 N0 kan. Okey, sebenarnya ini sama je maksud 1/2 N0 bahagi dengan 2. Okey, sama saja maksud. Kita memang peninglah. Okey. Bahagi dengan 2, so kita akan dapat 1/4 N0 dapat sukulah. Okey, kalau ada bulatan. Okey, kita bagikan 4. So, ini adalah 1/4. Ini adalah kalium 40 tadi. Sorry. K saja kan kalau kalium K40 tadi. Kalium 40. Kemudian, untuk argon ini pula, okay, kamu tolakkan saja N0, tolak 1/4. Mana dapat 1/4 N0 ni daripada yang atas ni. So, yang baki ini, yang ni, 3/4 ini adalah argon 40. So, dapatlah nisbah argon 3, kalium 1. So, kat sini kita boleh urungkaikan bahawa 2 kali pereputan lah. Okay, 2 kali pereputan untuk dapat nisbah 3, 1. Argon 3, ini 3, kalium 1. Okay, so 2 kali pereputan. So, satu tihap adalah 1250 juta tahun. So, darab 2 lah. Okay, so dapatlah 2500 juta tahun. So, umur batu-batu itu adalah 2500 juta tahun. Okay. Ini adalah contoh soalan yang barulah. Okay, soalan ini memang tak pernah diajar lah masa KBSM. Okay, praktis formatif 6.1. Okay, lengkapkan persamaan reputan radioaktif. Kena pasti A, B dan C. Okay, so kalau kena pasti A, B dengan C ni, saya rasa memang kamu kena tengok jadual berkala lah. Okay, tapi sebab soalan KBSM dulu tak pernah tanya. Kamu just kalau tulis A, so kamu kena pasti je nombor nukleus, nombor proton ni berapa. Okay, so untuk yang ini, kamu tulis saja A. Bukan dari A lah, tulislah soalan balik kan. 228, 88 RA, reput, okay, A, tulis apa kat atas ni, apa kat bawah ni. Okay, tambah E kosong negatif 1. Okay, mula jelas simbol A, B, C. Kalau kamu nak cari pun apa itu A, B, C pun dipersilakanlah, saya tak marah pun. Okay, nombor 2.
suatu siri reputan sumber radioaktif uranium mereput jadi plumbum. Okey, tentukan bilangan zarah alfa dan zarah beta yang dipancarkan. So, kita tengok sini 238 yang 206 plumbum kan. Okey. So, ini kenapa soalan dia macam ni ya? Saya pun pelik soalan dia macam ni. Sedangkan dia tak bagi apa-apa maklumat. Tak apalah, ini kamu pun tengok. Tadi ada kita belajarkan. Okey. Yang panjang-panjang tadi tu kan. So, kamu kira sendirilah. Just kira berapa alfa, berapa beta. Okey. Nak senang, nak selamat lagi, kamu tulis dia punya siri pereputan. Yang tadi anak panah saya pun cakap. Yang saya buat 100 anak panah, apa semua tu. Itu sebenarnya kita panggil siri reputan lah. Okey. So, kamu lukislah siri reputan yang ada. Kita tengok kamu kisah berapa tadi. Okey. Siri reputan dia daripada uranium jadi plumbum. Okay, kemudian kamu kira alfa berapa, beta berapa. Okay, nombor 3. Rekod keaktifan satu sampel radioaktif yang simpan dalam makmal. Okay, so ini bagi ini. Okay, 10, 20, 30. So, kita boleh tengok sini selang 10 hari lah semuanya. Tentukan separuh hayat sampel radioaktif tersebut. Okay, tentukanlah macam mana. Okay. Okey, macam mana kamu nak tentukan? Okey. Kamu tahu dia akan merepuk menjadi separuh kan? Keaktifan dia akan merepuk menjadi separuh. So, kamu buat macam tadi. Siri keaktifan tadi yang saya buat. Okey, kamu tulislah. Tak ada ruang saya tulis. Saya padam semua. Sekejap ya. Erase all in. Okey. So, apa kamu kena buat adalah first kali kamu tulislah keaktifan awal 1520. Lepas tu kamu bahagi 2. Dapat berapa jawapan dia? Bagi 2 lagi. Bahagi 2. Sampailah kamu dapat 95 ni. Okey, kemudian kamu buatlah anggaran. Berapa hari dia punya mereput. Okey. Berapa hari dia punya mereput. Okay. Contohnya 1520 bahagi dengan 2. Kita akan dapat. Sekejap ya. 1520 bahagi 2. Kita akan dapat 760. Okey. 760. So, ini adalah tihap dia. Okey. Kemudian 760 kamu bahagi 2. Dapat 380. Okey, kita dapat 380. Kebetulan. Sama dengan ini. Nampak tak? Kat sini tarikh dia 10 Januari. Ini tarikhnya 20 Januari. Okey, 20 Januari. So, berapa hari daripada 10 hingga ke 20 hari? Iaitu 10 hari. Okey, dalam masa 10 hari. Okey, berlaku 2 kali pereputan. So, satu pereputan berapa hari? Macam itulah. Okey, simple saja. Saya pun dah bagi jawapan dah saya rasa. Okey, dilakarkan graf lengkung. So, lakarkan graf lengkung senang saja. Macam ini. Macam ini. Ini kamu tulis keaktifan tanpa aktiviti. Okey, sini keaktifan lah. Keaktifan. Ini masa dia. Masa dia adalah hari lah. Separuh hayat dia dalam hari. Okey, so buat saja lengkung macam ni. Okey, buat saja lengkung macam ni. Kemudian dekat atas ni, kamu tulis nilai asal dia. 1520. Okey, kemudian separuh pada 1520 kat sini anggarannya 760. Suruh lakar ya, lakar dalam kertas kajang sajalah. Okey, kemudian kamu buat tarik-tarik kat sini. Dari sampai putus tarik, langgar graf turun bawah. Tulis kat sini jawapan untuk yang ni, tihap ni. Okey, tulis tihap dia berapa. Jangan tulis tihap. Okey, jangan tulis tihap. Kamu tulis nombor dia berapa berdasarkan jawapan dekat A ini. Okey, saya harap kamu faham lah. Tak faham, bagi tanya saya. Okey, WhatsApp saya. Okey, so itu saja untuk hari ini. Okey, jadi soalan untuk hari ini adalah, saya fikir ya soalan dia. Selalu macam ni, saya lupa je. Hari tu ambil yang senang sajalah. Okey, berikan saya definisi. Berikan saya apa itu zarah alfa, zarah beta dan sinaran gamma. Saya ulang, berikan saya apakah itu zarah alfa, zarah beta dan sinar gamma. Maksudnya, kamu tulis zarah beta ialah apa, zarah alfa ialah apa, sinar gamma ialah apa. Okey, semua ada tadi saya dah ajar. Okey, so itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.